أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Fadilatul Imam, Mursi dan seluruh ahli kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk tazkirah malam ni saya mengambil ayat yang dibacakan oleh imam tadi dalam tarawih kita, ayat pada rakaat pertama surah Al-Baqarah ayat 187. Ini berkaitan dengan ibadah puasa, dan puasa ni ada sejarah dia sendiri. Ibadah puasa difardu oleh Allah Ta'ala di Madinah pada tahun kedua selepas hijrah Nabi SAW. 13 tahun di Mekah, ibadah puasa tak diwajibkan. Ya. Di Mekah ni, perintah yang wajib hanya satu, iaitu sembahyang. Itu pun pada tahun ke-13. Tahun 1 sampai tahun 13, tak ada satu kewajipan difardu oleh Allah Ta'ala. Sembahyang, puasa, zakat, haji, semua tu ibadat-ibadat tu hanya berlaku pada waktu di Madinah. Baru diwajibkan di Mekah. Ya. Tidak ada satu kewajipan pun, kecuali sembahyang. Sembahyang itu pada tahun ke-13. Tahun ke-13 tahun hijrah Nabi SAW, waktu Isra' dan Mi'raj. Bukan makna puasa tak ada. Bukan makna sembahyang tak ada. Tapi tasyrik syariat sembahyang 5 waktu ni selepas Isra' Mi'raj. Tasyrik puasa 30 hari Ramadan ni setelah berlaku hijrah ke Madinah tahun kedua hijrah. Berarti sebelum tu ada puasa? Ada. Tapi puasa diwarisi daripada ajaran Nabi Ismail AS. Ya, semayang pun begitu. Nabi semayang sebelum tu 2 rakaat. Tak ada 3 rakaat, 4 rakaat macam sekarang. 3-4 rakaat tu setelah berlaku Isra' dan Mi'raj. Ayat ini bacakan oleh imam tadi pada rakaat pertama ialah kita sementara ini. Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisa'i. Kunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr summa atimmu as-siyama ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid tilka Allah wala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nas la'allahum yattaqun. Ini dua perkara. Pertama, masalah hukum mencampuri isteri dalam bulan Ramadan. Boleh ke tak boleh nak menggaul isteri pada bulan Ramadan? Ya. Hukum kedua ialah hukum bila masa boleh makan dan bila sampai kita kena berhenti makan. Ya. Asal sejarah ibadah puasa ni tuan-tuan, mula-mula Allah fardukan puasa, dia tempoh makan tu sekejap je. Antara maghrib sampai isyak saja. Ya. Asal puasa ni dulu. Masuk waktu isyak, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh menggauli isteri. Dan start puasa tu daripada isyak sampai maghrib petang besok. Asal puasa. Lama. Ya. Sehinggalah turun ayat ni. Ya. Ayat ini berhubung dengan satu peristiwa berlaku pada sahabat-sahabat Nabi. Ya. Mereka ini menggauli isteri dia selepas berbuka puasa, semayang,
Dan masa itulah nak gaul dengan isteri, nak bersetubuh dengan isteri, nak bersama isteri. Jadi masa tu singkatlah. Maghrib isyak ni bukan panjang tu kan. Nak buka puasa lagi. Isteri tu lagi. Kurma dulu ke isteri dulu? Sebab tu kalau tuan-tuan baca sejarah, ada kabilah berbuka puasa dengan menjimakkan isteri. Tak apa, ni sejarah. Bila Sayyidina Al-Khattab radhiyallahu anhu pagi datang jumpa Nabi SAW, sambil mengatakan, ya Allah, binasalah aku, silakalah aku, punahlah aku. Kenapa? Kata Sayyidina, aku terlanjur ya Rasulullah. Bersama dengan isteri sehingga terlebih waktu. Tak sedar masuk isyak. Memang tak sedar, sungguh tuan-tuan. Masa tu jam loceng tak ada, apa tak ada. Tak sedar, isyak dah masuk. Berarti dia dah lebih masa waktu dibenarkan. Jadi Sayyidina Umar datang jumpa Nabi, mengaku silap dia, salah dia, dan minta ampun pada Allah Ta'ala, minta Nabi SAW mohon kepada Allah. Bila Sayyidina Umar mengaku, sahabat-sahabat lain, seorang-seorang, ya Rasulullah, saya pun terlajak juga, ya Rasulullah. Seorang, ya Rasulullah, rupanya ramai yang terlajak, senyap dia masing-masing. Tak berani nak beritahu, hingga Umar beritahu. Maka tu ayat ni. وَهِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari suami ni kena kuat semangat sikit. Jangan suami tu, isteri pun kenalah jaga-jaga. Jangan tahu dah suami tu lemah semangat, tambah-tambah baru kahwin, kacau. Jadi Nabi kata, merdeka ke hamba? Dia kata, hamba tak ada. Nabi kata, puasa 2 bulan betul-betul. Dia kata, aku tak mampu ya Rasulullah, aku dah tua, tak mampu ya Rasulullah. Nabi kata, kalau begitu, berilah makan fakir miskin. Makan fakir miskin. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni miskin dah, dia tu miskin. Nabi pun diam. Tak lama kemudian seorang sahabat datang bawa kepada Nabi kurma, bakul kurma. Dia panggil dia. Nabi kata, ambil kurma ni, awak balik ke kampung kamu dan berilah makan fakir miskin di kampung kamu. Dia kata, ya Rasulullah, di kampung aku tu yang paling miskin keluarga aku, dia Rasulullah. Keluarga dia paling miskin di kampung. Nabi SAW kata, kalau macam tu, awak balik pergi makan anak beranak kamu. Makan anak beranak kamu. Untung pakcik ni dua, untung kurma pun dapat. Jadi Allah Ta'ala sebut, hunna libasul lakum, isteri kamu tu pakaian bagi kamu. Wa antum libasul lahun, dan kamu adalah pakaian bagi isteri kamu. Apa maksud pakaian? Pakaian adalah benda yang jadi hajat, keperluan. Isteri perlu pada suami, suami perlu pada isteri. Untuk menutup, pakaian ialah menutup nafsu syahwat. Sebab itu kadang-kadang suami dan isteri dia saling perlu-merlukan. Supaya dalam hubungan kelamin ini dijaga supaya saling melindungi. Kita, isteri lindung nafsu suami dengan melakukan hubungan, suami juga sama. Beri nafkah batin kepada isteri untuk melindungi. Allah Ta'ala ibaratkan sebagai pakaian. Alimallahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekarang lakukanlah hubungan dengan isteri-isteri kamu dan carilah apa yang takkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kamu. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, Allah mengetahui bahawasanya kamu mengkhianati diri sendiri, lalu ia menerima taubat kamu dan maafkan kamu. Allah kata, alimallah, Allah tahu, annakum kuntum takhtanuna anfusakum, kamu telah khianat pada diri kamu, iaitu melakukan hubungan dalam keadaan yang melebihi waktu yang dibenar oleh syarak. Fataba alaikum, kamu menyesal, kamu bertobat, wa'afa ankum, Allah maafkan kamu. Maknanya terlanjur tadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila tua ayat ini, maka boleh. Adapun siang hari, Nabi SAW ada hadis, Nabi SAW pada siang hari mencium Aisyah. Nabi cium Aisyah, Nabi pegang tangan Aisyah pada siang Ramadan. Sedangkan Nabi orang yang paling kuat menjaga nafsunya. Paling kuat mampu mengawal nafsu. Nabi mencium isteri dia pada siang hari Ramadan. Boleh ke tak boleh cium isteri pada siang Ramadan? Boleh.
Tidak dilarang oleh syarak. Kerana Nabi sendiri pun buat. Ya, dengan syarat bahawa kita mampu mengawal. Takut cium nanti dia melawan lagi teruk daripada mula kita cium dia. Itu. Ya. Maka kita kena jaga perkara tersebut. Ya. Wabtahu ma kataballahu lakum, carilah apa yang ditentukan kurnia Allah kepada kamu. Iaitu dalam Islam ni, apa saja kita buat nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hatta kita berkahwin pun kerana nak jauhkan maksiat, tak nak melakukan dosa. Ya, maka demikian juga kita melakukan makan minuman tersebut. Ada pun ayat ni, ayat berikutnya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Allah Ta'ala sebut, makanlah kamu dan minumlah kamu hingga kamu boleh beza benang putih dengan benang hitam dengan terbitnya fajar. Dulu jam tak ada. Bila masuk waktu sahur, waktu tak boleh makan sebenar masuk subuh. Masuk subuh. Sahabat-sahabat tanya, Nabi berapa lama waktu sebelum masuk subuh Nabi tak makan? Syafi'i ada dipanggil waktu, kita panggil waktu apa? Imsak. Imsak mana menahan diri, bukan tak boleh makan. Menahan diri. Mazhab Nabi dia tak imsak ni. Ya. Waktu betul-betul tak boleh makan, waktu masuk waktu subuh. Bila masuk waktu subuh? Jam ni subuh pukul 6:01 minit. 6:01 minit ni confirm masuk subuh. Boleh jadi 5:58 masuk dah. Sebab dia fajar. Fajar ni dia bukan macam kita terus begitu je. Dia sikit. Maka kerana itu ada waktu imsak. Waktu imsak tu takut terlebih makan waktu tak boleh makan. 6:01 minit ni confirm subuh. Ya. Tapi sebenar subuh mungkin 1-2 minit sebelum tu dah masuk. Tapi sedikit pergerakan. Sebab tu Allah kata, makanlah minumlah hingga kamu nampak beza. Letak dua benang. Satu putih, satu hitam. Nampak beza. Nampak beza ni kenapa? Kerana kata Allah Subhanahu Wa Taala, hatta tabayyana al-khatul abyadu min al-khatil aswadi minal fajr, dengan terbitnya fajar. Kalau fajar, langit cerah, boleh nampak fajar. Negara kita awan sepanjang masa. Payah nampak fajar. Maka oleh kerana itu, adanya imsak. Maka sahabat tanya, berapa lama Nabi tak makan? Ada kata Nabi tak makan, kalau kita baca Quran, 20 ayat. 20 ayat. Ya. Ada masa Nabi 10 ayat. Maka mazhab Syafi'i ambil, kan mazhab Syafi'i ini mazhab yang kemah dalam bab ibadah. Dia ikhtiar tu, hati-hati tu dia kemah. Dia kata, okey, kita letak waktu imsak pukul 5:51, 10 minit sebelum masuk subuh. Imsak ni bukan tak boleh makan. Kalau kita bangun sedar-sedar tengah imsak, boleh tak minum air segelas? Boleh. Tak apa. Tengah duk makan nasi, tengok imsak, boleh tak? Perhabis nasi, boleh. Tambah tak boleh. Perhabis dalam pinggan boleh. Kadang nak makan kurma 2-3 biji minum air boleh. Imsak ni kalau kita bawa kereta, kita dah cross line kuning. Apa nak buat? Teruskan. Jangan berhenti di line kuning. Cross line kuning, tu waktu imsak. Bukan merah lagi, bau kuning baru. Maka itulah imsak. Ada pun ayat ini, Allah Ta'ala tahu ayat ini, kerana sahabat dia pensan di kebun dia. Ya. Dan dia balik rumah dia, Nabi di ziarah dia. Ya, maka dia beritahu oleh isteri dia, keluarga, ya Rasulullah, suami saya ni sebenarnya malam tadi dia tak sempat makan, ya Rasulullah. Dia tak sempat makan. Dia sempat buka puasa, sembahyang maghrib, isteri bersiap-siap makan, dia tertidur. Pada waktu itu, siapa-siapa yang tertidur, walaupun belum masuk isyak, tak boleh makan. Ya. Walaupun isyak tak masuk lagi, sepatutnya boleh makan. Tapi dia tertidur tak boleh makan. Jadi bila isteri angkat hidangan, kata suami dia, aku dah tidur. Kata isteri dia, mungkin kamu tidur ayam, belum tidur sangatlah, belum tidur. Kata dia tak, aku dah tidur. Allah tahu aku dah tidur.
lalu dia tak makan. Dia tak sempat makan, besok dia pengsan di kebun dia dan bizarah dia. Sehubungan dengan peristiwa itu, tu ayat ni. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmu siyama ilal lail. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, makanlah kamu, minumlah kamu hingga kamu dapat beza benang putih dengan benang hitam kan terbitnya fajar. Summa atimmu siyama ilal lail, dan sempurnakanlah sembahyang puasa itu sampai waktu maghrib. Alhamdulillah, kalau tidak nyanyi kita tuan Ustaz insya. Ya. Maka ini ayat ini baca kalimat tadi, ya. Dan Allah Taala sebut satu lagi, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kalau kita dah iktikaf di masjid, jangan gauli isteri. Ya, kita masuk masjid, kita niat iktikaf, ya, jangan dalam waktu kita beriktikaf lalu kita menggauli isteri, melakukan hubungan kelamin dengan isteri dalam keadaan kita beriktikaf di masjid. Dan ayat ini berhubung dengan masalah ada orang yang kadang-kadang iktikafnya berbulan-bulan dalam masjid. Ya, kadang-kadang seminggu iktikaf dalam masjid. Kadang-kadang dia, ya, tak nak keluar pada masjid, beriktikaf berhari-hari dalam masjid. Tiba-tiba datang isteri menziarah suami ke masjid, maka Allah Ta'ala larang. Kalau kamu sudah niat iktikaf, maka jangan kamu gauli isteri. Ya. Kita tak adalah. Ya, kita jarang iktikaf. Kita sejak masuk masjid iktikaf, balik habis nak iktikaf. Tapi ada orang iktikaf lama. Ya, dan kisah iktikaf ni kisah yang berlaku pada Maryam Zakaria alaihissalam. Dia bernazar, kalau Allah kurniakan pada aku anak, aku nak wakafkan anakku untuk khidmat di masjid. Dan Allah tak lahirkan tiba-tiba anak tu perempuan, Maryam. Ya, Maryam alaihissalam. Ya. Bila Maryam, macam mana tak di masjid? Sedangkan dia dah bernazar. Ya. Perempuan datang haid. Lalu Allah jadikan Maryam tidak datang haid sepanjang hidup dia. Wanita yang tak datang haid, ya, maka dia sentiasa boleh sembahyang. Dan diletakkan Maryam di mana? Dalam mihrab. Dalam mihrab. Ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizq. Qalu ya Maryam anna laki hadza? Qalat wa min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u. Bila Zakaria masuk dalam mihrab untuk tengok Maryam, tiba-tiba dia tengok ada makanan. Ada makanan. Maka dia tanya Maryam, di mana kamu dapat makanan ni? Kata Maryam, Allah Ta'ala menurunkan rezeki daripada langit. Ya. Di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah beri rezeki pada siapa yang Allah kehendaki. Maka Allah sebut, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kamu jangan melakukan hubungan kelamin dengan isteri kamu sedangkan kamu beriktikaf di masjid. Tilka hududullah. Ini batas larangan Allah Ta'ala. Fala taqrabuha, jangan ada yang melanggar larangan Allah. Yang ada larangan, bila Allah takkan peraturan, maka kita ikut peraturan yang Allah sebut. Kazalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah Ta'ala turunkan ayat-ayatnya dan hukum-hukumnya kepada kita semua manusia supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sahabat-sahabat Nabi, ayat ni yang dibacakan tadi ada dua hukum. Alhamdulillah hukum ni dah berjalan sampai sekarang lah. Kita boleh makan sepanjang-panjang siang di Ramadan. Yang kedua, boleh menggauli isteri sepanjang-panjang Ramadan sehinggalah terbit fajar. Dan walau bagaimanapun Allah Ta'ala suruh kita perbanyakkan amalan i'tikaf. Ada 3 kerugian orang masuk masjid. Yang pertama, dia lupa i'tikaf. Yang kedua, dia masuk, dia tak sembahyang tahiyatul masjid. Yang tiga, dia ada peluang dapat saf pertama tapi dia tak ambil peluang tersebut. Tuan-tuan, Nabi kata kalau kamu tahu apa yang ada pada saf pertama, kamu sanggup cabut undi untuk dapat saf pertama. Dan kamu sanggup tunggu giliran untuk dapatkan saf pertama. Ya, Nabi kata kalau kita tahu apa yang ada pada saf pertama. Saya juga buka hadis Nabi. Apakah fadilah saf pertama? Sampai Nabi kata macam tu sekali. Nabi kata kalau kamu tahu apa yang ada pada saf pertama, kamu akan berebut mendapatkannya. Rupanya di antara fadilah, kelebihan orang dapat saf pertama, saf kedua tak dapat, saf pertama saja boleh mendapat salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang yang duduk saf pertama mendapat salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu dalam sejarah Islam, di antara isteri Nabi dapat salam ni seorang, Khadijah binti Khuwailid, dekat nak wafat. Ya, Nabi masuk dalam bilik Khadijah. Ya, Khadijah ni sedih sangat masa tu sebab orang tengah macam-macam kata ke Nabi, hina Nabi, sukuk-sukuk,
Sampai Khadijah kata, ya Rasulullah, kalau ditakdirkan aku mati, tak ada siapa nak tolong kamu, tak ada siapa nak bantu kamu, kamu pergi gali kubur aku ya Rasulullah. Galilah kubur aku, keluarkan tulang-tulang dia dan juallah di pasar. Ini sebut dalam hadis Sahih Bukhari. Juallah di pasar. Masya Allah. Khadijah beritahu Nabi demikian. Tiba-tiba Jibril AS turun. Jibril menghadap Allah Azza wa Jalla, lalu kata Jibril, wahai ya Allah, apakah kamu dengar kata-kata Khadijah? Bahkan kata Allah, aku dengar bisikan Khadijah, aku tahu. Inna Allah alimun bizati sudur. Wahai Jibril, sampaikan salam aku kepada Khadijah. Dan Jibril itu memberitahu Nabi, ya Rasulullah, Allah Ta'ala kirim salam pada Khadijah. Lalu Nabi beritahu Khadijah, Jibril wahyu pada aku, Allah Ta'ala kirim salam pada kamu. Mendengar tu, Khadijah letak tangan di atas dada dia. Lalu kata Khadijah, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahyina rabbana bis salam, wa adkhilna jannata darussalam. Lalu dia mengembuskan nafas terakhir. Dapat salam daripada Allah ni satu kemuliaan. Siapa dapat? Orang yang mengambil saf pertama pada waktu sembahyang berjamaah. Akhir sekali, ada sikit pembetulan, bukan pembetulan lah. Kalau kita tengok panduan dalam panduan tarawih ni, ada sikit kesilapan, bukan kesilapan lah, sikit pembetulan. Bila Bilal kata Al-Badrul Munir Muhammad, biasa kita jawab sallu alaihi. Kita tengok mana dia. Al-Badrul Munir Muhammad, Nabi yang bercahaya-cahaya. Ni pujian. Puji pada Nabi. Lalu kita kata sallu alaihi, selawatlah kepada dia. Siapa selawat? Jadi yang ucap sallu alaihi itu Bilal, bukan kita. Al-Badrul Munir Muhammad sallu alaihi, lalu kita jawab sallallahu wasallam alaihi. Sebab dia suruh sallu alaihi, selawatlah kepada Nabi. Tapi tak ada siapa selawat, pakai semua suruh belakang. Bila suruh imam suruh Bilal, makmum suruh, tak tahu siapa suruh semua. Jadi hendaklah diiringi dengan perkataan sallallahu wasallam alaihi. Mudah-mudahan kita mendapat kelebihan pada selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali sehari. Jangan kurang pada satu kali. Boleh, tapi dia sunat yang sangat dituk satu kali sehari. Orang yang selawat kepada Nabi satu kali sehari digunakan pelbagai kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah. Kita ada jenazah, kita akan salat jenazah sama-sama insya-Allah. Semoga Allah Taala berkati, merahmati ayah kepada pengarah Tansyid Syukri SPRN, ayahanda beliau, semoga Allah Ta'ala rahmat kata beliau insya-Allah meninggal dunia pada bulan Ramadan. Semoga Allah Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.